Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita mengenai topik masa dan waktu. Baiklah anak-anak, sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kita dengan lebih lanjut lagi, suka cikgu kongsikan maksud daripada satu surah Al-Quran sebagai motivasi untuk kita menjadi lebih baik di sisi Allah. Iaitu dari surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 berkenaan dengan demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi anak-anak tahu kan surah Al-Asr ini berkenaan dengan sumpah yang telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran iaitu mengenai masa. Jadi kita kena jadi anak murid yang sentiasa memperbaiki amal kita ataupun menjadikan diri kita ini lebih baik. Sebab itulah kena selalu rajin belajar, kena menggunakan masa yang ada sekarang ni dengan sebaik mungkin supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Okey, jadi jom kita teruskan pembelajaran kita dengan lebih bersemangat supaya masa kita hari ini jadi lebih bermanfaat dan diberkati Allah insya-Allah. Baiklah, kita teruskan dengan standard kandungan. Standard kandungan bagi pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.1 hari dan bulan. Manakala standard pembelajarannya pula ialah 5.1.1 menyatakan waktu dalam sehari. Seterusnya 5.1.2 menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir pembelajaran, murid berupaya menyatakan waktu dalam sehari dengan betul. Seterusnya, murid dapat menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari dengan tepat. Macam mana nak mengukur kriteria kejayaan? Pada akhir pembelajaran, murid berupaya untuk menyatakan waktu dan urutan peristiwa dalam sehari mengikut situasi dengan betul. Seterusnya, murid-murid juga dapat menamakan hari dalam seminggu dengan urutan yang betul. Sekiranya kamu dapat mencapai kedua-dua objektif pembelajaran ini, bermaksud kriteria kejayaan kamu bagi topik ini selepas pembelajaran kita adalah berjaya. Baiklah, cikgu teruskan dengan pembelajaran pada hari ini. Kita mempunyai 4 waktu dalam sehari, iaitu bermula dengan waktu pagi, seterusnya tengah hari dan diikuti oleh petang dan terakhir adalah malam. Permulaan hari kita adalah bermula dengan bangun pagi, iaitu awal pagi. Sebabkan itulah kita mulakan hari dengan penuh semangat biasanya pada waktu pagi. Daripada pada waktu pagi tersebut, kita akan melalui waktu tengah hari. Tengah hari biasanya dalam keadaan matahari panas. Seterusnya petang, cuaca sedikit mendung dan redup. Waktu ni biasanya murid-murid akan bermain bersama keluarga, kawan-kawan dekat luar, sama ada di taman ataupun di luar rumah. Jadi apabila sudah hampir senja, biasanya kita telah bersedia untuk pulang ke rumah. Lepas bermain, kita pulang ke rumah. Biasanya malam adalah waktu untuk kita berehat bersama keluarga. Mungkin aktiviti yang boleh dilakukan bersama keluarga adalah dengan menonton televisyen, merehatkan minda dengan bermain congkak dan seterusnya berehat. Jadi ingat ya, dalam sehari kita mempunyai 4 waktu, iaitu waktu pagi, tengah hari, petang dan malam. Turutannya adalah bermula dengan waktu pagi, seterusnya tengah hari, kemudian petang dan akhirnya adalah malam. Jadi keesokan harinya kita akan melalui waktu pagi semula. Kita tak ada melompat terus ke waktu tengah hari. Lepas tu pergi pagi balik, tak ada. Dia akan bermula dengan waktu pagi, tengah hari, petang dan malam. Seterusnya,
Dalam seminggu kita mempunyai 7 hari, iaitu bermula dengan hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Kenapa kita kenali Ahad itu adalah sebagai permulaan hari kita, sedangkan kita bersekolah pada hari Isnin? Okey, baiklah. Hari Ahad itu di dalam bahasa Arab pun wahid, itu Ahad, Ahad satu kan. Permulaan hari bagi setiap minggu adalah hari Ahad. Cuma permulaan hari persekolahan dan hari bekerja di beberapa negeri termasuk negeri Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan lain-lain negeri yang berkenaan bermula hari Isnin. Okey, jadi ia mengikut negeri, tetapi dari segi kiraan seminggu, permulaan hari kita adalah pada hari Ahad, iaitu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Setiap hari kita akan melalui waktu siang dan malam. Untuk mengenali waktu siang, kebiasaannya siang, malam adalah waktu kita meluangkan masa untuk merehatkan minda, tubuh supaya kita dapat meneruskan hari berikutnya, iaitu hari esoknya dalam keadaan yang cergas selepas kita melalui proses berehat. Okey, jadi biasanya pada waktu malam kita akan menonton televisyen, bersembang bersama keluarga, meluangkan masa dengan makan malam bersama-sama sambil berborak, dan yang terakhir biasanya kita akan tidur. Tidur yang cukup akan menghasilkan kualiti pada esok hari. Okey, jadi pastikan awak dapat tidur yang secukupnya, sekurang-kurangnya 8 jam. Baiklah, cikgu teruskan dengan contoh aktiviti pada waktu pagi. Macam mana kamu nak kenal pasti aktiviti tersebut adalah dilakukan pada waktu pagi? Okey, biasanya kalau awak bangun pagi, ibu akan kejut untuk solat subuh. Sebelum solat subuh kita akan ke tandas untuk gosok gigi, cuci muka dan sebagainya. Maka dengan mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada waktu pagi itu seperti menggosok gigi, mencuci muka, menguruskan diri, makan sarapan, belajar, itu adalah waktu pagi. Okey, tak ada orang makan sarapan pada waktu tengah hari atau petang. Biasanya tengah hari itu adalah waktu kita sudah makan tengah hari. Jadi bila awak lihat beberapa aktiviti ini adalah menggambarkan permulaan hari, iaitu sebelah pagi. Seterusnya, selepas waktu pagi, kita akan melakukan aktiviti pada waktu tengah hari. Contohnya, balik dari sekolah. Bila loceng sekolah berbunyi, menandakan waktu pulang ke rumah. Sebelum awak meneruskan sesi persekolahan petang, iaitu sekolah agama. Biasanya, selepas balik dari sekolah, kita akan makan tengah hari. Kan? Biasanya ibu bapa kita akan sediakan makan tengah hari. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada sebelah petang, kita akan menguruskan diri dengan makan tengah hari, membersihkan diri dengan solat zuhur dan sebagainya. Itu adalah waktu kita rehat sebentar sebelum menyambung aktiviti kita pada waktu siang. Ini dikenali sebagai tengah hari. Tengah hari biasanya matahari masih panas terik. Okey, jika awak berada di luar rumah, awak akan merasai bahang panas matahari. Sekiranya kita bermain pada waktu ni, kemungkinan besar kita boleh demam kerana cuaca yang agak panas. Baiklah, contoh aktiviti petang pula ialah seperti bermain. Okay, biasanya kita akan bermain bersama kawan-kawan, keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Pada waktu petang ni, kita akan melakukan aktiviti yang dapat mengeluarkan peluh. Kerana selepas kita melalui aktiviti-aktiviti di sebelah pagi dan tengah hari, biasanya kita nak memastikan tubuh badan kita sentiasa cergas. Sebelah petang kita lakukan aktiviti yang sedikit santai dan boleh meningkatkan kecerdasan kita. Seperti bermain bola keranjang, mewarna, bermain skipping dan sebagainya. Okey, ini kita kenali sebagai waktu petang.
Seterusnya, seperti yang telah cikgu nyatakan tadi, waktu malam adalah waktu kita berehat dan meluangkan masa bersama keluarga selepas melalui waktu-waktu yang memenatkan pada sebelah siang. Aktiviti pada waktu malam adalah seperti kita meluangkan masa bersama keluarga dengan menonton televisyen, membaca buku, cerita yang sedikit santai, chatting bersama keluarga yang berada di kejauhan dan seterusnya tidur. Tidur adalah kerehatan yang sangat penting untuk kita meneruskan hari berikutnya dalam keadaan yang semangat. Jadi awak kena pastikan tidur awak cukup. Macam cikgu cakap tadi, berapa jam? Ya, 8 jam. Seterusnya, jom kita kenal pasti aktiviti yang sesuai dilakukan mengikut waktu. Cikgu nyatakan beberapa contoh untuk kita lebih memahami waktu-waktu yang sesuai dilakukan pada waktu tersebut. Contohnya, loceng telah berbunyi menandakan tamat sesi persekolahan. Hajar mengemas alat tulis dan beg sekolahnya. Kemudian, Hajar pulang ke rumah menaiki bas sekolah. Ibu Hajar telah menyediakan makanan untuk Hajar sebelum ke kelas agama. Okey, biasanya bila dah pulang ke rumah dari sekolah, itu menandakan waktu tengah hari sebab sekolah dah tamat. Jadi sebelum meneruskan kelas agama, Hajar ni dah makan. Ini menunjukkan aktiviti yang dilakukan adalah pada waktu tengah hari. Seterusnya, situasi yang berikutnya. Haikal bermain tank-tank bersama kawan-kawannya selepas pulang dari sekolah agama. Haikal juga bermain permainan skipping. Haikal bermain bola sepak bersama kawan-kawannya. Sebelum maghrib, Haikal bermain kereta roda pula dengan adiknya. Okey, bila melibatkan bermain dan aktivitinya adalah selepas pulang dari sekolah agama. Awak biasanya sekolah agama pada sebelah petang untuk yang sesi pagi kan. Okay, jadi waktu ini adalah waktu petang. Okey. Seterusnya, Mujahid menghidupkan unggun api di luar khemahnya. Mujahid kemudian menyaksikan pertunjukan bunga api sempena sambutan tahun baru bersama kawan-kawannya. Kemudian Mujahid menjengah ke bilik kakaknya yang telah lena. Okey, dah terang-terang kita cakap menyaksikan pertunjukan bunga api. Kita menyaksikan pertunjukan bunga api pada waktu malam. Kerana jika siang, cahaya yang terhasil tidak dapat kita saksikan dengan baik kerana dalam suasana terang. Jadi jelas menunjukkan ianya berlaku pada waktu malam. Situasi terakhir adalah Masya bangun dari tidur dan bersiap untuk memulakan harinya dengan penuh bersemangat. Masya menyediakan sarapannya. Masya menyiapkan tugasan subjek matematik yang diberikan oleh gurunya. Tugasan yang telah siap dihantar kepada guru sebelum menjelang waktu tengah hari. Sebelum menjelang waktu tengah hari maksudnya waktu pagi. Sebab dia pun dah menyediakan sarapannya. Tak ada orang makan sarapan pada waktu tengah hari. Okey. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Maka di akhir pembelajaran ini, cikgu harap awak dapat menyatakan waktu dan urutan peristiwa dalam sehari mengikut masa dengan betul. Dan kamu juga dapat menamakan hari dalam seminggu dengan urutan yang betul. Sekiranya kedua-dua aspek ini dapat kamu kuasai, ianya menunjukkan kriteria kejayaan pembelajaran kita pada hari ini telah tercapai. Itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap pembelajaran hari ini dapat memberikan motivasi kepada kamu semua untuk lebih memanfaatkan waktu yang kita ada. Kerana ingat ya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita tak nak jadi orang-orang yang rugi yang mensia-siakan waktu yang telah Allah kurniakan kepada kita dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya.
Gunakan peluang awak ber-PDPR ini dengan melakukan aktiviti yang berfaedah dan belajar dengan lebih tekun lagi. Kejayaan itu adalah datangnya daripada diri kamu sendiri. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.